Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan satu tajuk sirah, iaitu Tahaddiyatud da'wah wa najahuha, iaitu rintangan dakwah dan kejayaannya, yang mana kita akan berbincang berkaitan dengan apakah rintangan yang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempuhi semasa berdakwah di Mekah, dan apakah faktor kejayaan baginda ketika dakwah baginda di Mekah. Okey. Tengok kepada anwa'ut tahaddiyat fid da'wah, iaitu jenis-jenis rintangan dalam kerja dakwah Nabi. Yang pertama, ittihadu Quraisyin bin Nabi, iaitu penganiayaan orang Quraisy ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-istihza'u bis-sikhriyah minal musyrikin, penghinaan dan persendaan orang musyrikin kafir ke atas Nabi. Dan yang ketiga, adamul ihtimam minal muslimin bi ahammiyatid da'wah, orang Islam tidak ambil peduli tentang kepentingan dakwah. Pada awal-awal tu bukan ambil peduli kat sini bukan maksudnya tidak tak ambil tahu langsung, tapi dia orang bergerak secara pergerakan dia orang untuk dakwah tu adalah terhad. Okey. Kemudian kita tengok kaifa yaf'alullah bil mustahzi'ina lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bagaimana Allah lakukan ke atas orang yang mempersendakan Nabi. Azallallahul musyrikin wa abtala dinahum. Allah menghinakan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, dan wa abtala dinahum, dan Allah menolak agama mereka. Okey. Man hum jama'atul mustahzi'ina minal musyrikin. Okey, kumpulan-kumpulan musyrikin yang menghina Rasulullah. Okey, yang pertama, orang yang paling kuat menghina Rasulullah ataupun menolak dakwah Rasulullah adalah Abu Lahab, iaitu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sendiri. Okey, yang kedua, Abu Jahal, Amru bin Hisham al-Makhzumi. Abu Jahal adalah orang yang antara orang yang kuat menentang Nabi juga. Kemudian An-Nadru bin Al-Haris, yang keempat Uday bin Qais. Mereka ni adalah kepala yang menolak dakwah Nabi di kota Mekah, sehingga kan Nabi dicaci, dihina. Mereka inilah yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, kepala kepada melakukan perkara-perkara yang menghina Nabi dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok ma mauqi'un nabi fi tahallil masyak. Apakah pendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesusahan berdakwah? Okey. Yang pertama, as-sabru ma'a azmin la yulayyinu. Okey. Pendirian Rasulullah adalah yang pertama, baginda bersabar, dan cekal, baginda sabar dan semangat bersama semangat yang tidak luntur. Okey. Baginda sabar je kena Rasulullah dia sabar je walaupun kena ejek, kena hina, kena kutuk dan sebagainya, tapi dia tetap sabar, dan Rasulullah ada keazaman yang tidak luntur dalam menyebarkan dakwah.
Okay, yang kedua, mazala yad'u qaumahu hatta nasarahullah, iaitu baginda terus mengajak kaumnya sehingga datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah memberi kemenangan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay, kemudian uzkur ba'da as-saur al-azalir rasul minal musyrikin. Bentuk penyiksaan golongan yang menyakiti Rasulullah. Okay, apakah bentuk penyiksaan yang diorang buat? Yang pertama, at-takzib asyadid min ammihi Abi Lahabin. Okey, pendustaan yang keterlaluan daripada bapa saudara baginda, iaitu Abu Lahab. Yang mana Abu Lahab ni nama penuh dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia sehinggakan mencampakkan kotoran dan benda busuk di hadapan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana pada masa tu dia berjiran dengan baginda, dan oleh kerana dia benci dengan dakwah Nabi ni, dia lemparlah benda busuk ke, dia letak kotoran ke, najis ke apa di depan rumah Nabi, nak menunjukkan tanda protes dia ke atas kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, yattahimunahu bisihri, menuduh baginda melakukan sihir. Okey. Orang-orang musyrikin Mekah pada masa tu dia tuduh baginda, dia tuduh Nabi Muhammad melakukan perbuatan sihir. Mereka kata Muhammad adalah tukang sihir. Sebab apa? Sebab baginda memisahkan seseorang itu dengan saudaranya dan isterinya. Bila Nabi ni dia dakwah, dia dakwah kepada Islam, dan orang yang memeluk Islam mengasingkan diri daripada keluarga. So dia kata Muhammad ni adalah pemisah. Pemisah antara hubungan kekeluargaan antara seseorang dengan ahli keluarganya. Dia kata Muhammad ni guna sihir nak pisahkan orang lain daripada keluarga sendiri. Okey, yang ketiga, wada'a salah al-jazuri bainal katfain Nabi. Bahu baginda diletakkan perut unta ketika solat. Benda ni dilakukan oleh Uqbah bin Abu Mu'id. Diletakkan perut unta di antara kedua bahu baginda ketika baginda sedang solat di hadapan Kaabah, dan orang-orang Quraisy mentertawakan baginda. Baginda tengah solat, tiba-tiba diletakkan di antara bahu baginda ni, dia pergi letak, pergi sangkut dengan perut unta. Okey. Yang keempat, istihza'u bidinillah. Okay. Penghinaan terhadap agama Allah. Mereka mengatakan bahawa agama Allah Subhanahu Wa Taala ni sebagai olok-olokan, olok-olok. Okay. Dia macam tak percayalah kepada agama Allah ni, kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kita tengok uzkur asbabun najah li da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab kejayaan dakwah Nabi, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah adalah, yang pertama, Islamu Hamzah wa Umar radhiyallahu anhu. Islamnya Saidina Hamzah dan Saidina Umar, yang mana kita tahu mereka berdua, Saidina Hamzah dan Saidina Umar ni adalah orang kuat dan orang yang agak berpengaruh di kota Mekah. Apabila Islamnya dua orang sahabat ini, maka ramai orang yang mengikuti jejak mereka. Dan kita tahu bahawasanya Umar ni adalah seorang yang garang, seorang yang berani di kota Mekah. So masa tu bila Umar pun memeluk Islam, orang lain kata kalau
Umar pun sudah memeluk agama Muhammad, apatah lagi aku. Orang yang berani seperti Umar, orang yang paling kuat menentang Nabi, tiba-tiba mendapat hidayah daripada Allah lalu memeluk Islam dan boleh mengajak orang lain untuk berada dalam agama Allah yang suci. Okey, yang kedua himayatu Abi Talib lahu. Okey. Perlindungan daripada Abu Talib terhadap baginda. Perlindungan daripada Abu Talib iaitu bapa saudara Nabi ke atas baginda. Walaupun bapa-bapa saudara yang lain menentang, tapi Abu Talib tetap mempertahankan Nabi Muhammad dan memberi perlindungan sehinggalah Nabi berjaya dalam strategi dakwah baginda. Walaupun bapa saudaranya yang satu ni, Abi Talib ni, tetap juga tak memeluk Islam, tapi dia masih memberi perlindungan kepada Nabi ketika Nabi berada di Mekah. Okey, yang ketiga ta'awanul muslimin lahu sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam membantu baginda dalam berbagai cara dan bentuk bantuan dalam menjayakan misi dakwah Nabi. Okey, yang keempat as-sabru wassabat, kesabaran dan kecekalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Teguh pendirian Nabi dalam menyebarkan dakwahnya. Okey, yang terakhir quwwatul yakin biwa'dillah. Yakin dengan baginda yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dengan baginda yakin dengan kemenangan di dunia dan syurga di akhirat. Okay. Itulah antara perkara-perkara yang menghalang ataupun rintangan Nabi Muhammad SAW ketika melakukan kerja dakwah di Mekah dan punca kejayaan dakwah di Mekah pada ketika itu. Ketika dakwah Nabi di kota Mekah tu. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.